Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'us rahmatan lil alamin wa ala ali baitit thayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasul karim. Nas'allahu subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita pula, iaitu dari risalah Ibn Mantiq. Jadi pada malam yang mulia ini kita akan masuk bab al-qiyas ataupun dikatakan maqasid at-tasdiqah. Oleh kerana Ibn Mantiq tajuk kasar-kasar dia ialah at-tasawwur tasdiq. Tiap-tiap dua tu ada mabadi, ada maqasid. Mabadi tasawwur ialah kuliah khamsah, maqasid ialah qaulus syarih yang mana kita telah faham kita. Adapun tasdiq, mabadi ialah qadaya wa ahkamuha, dan juga maqasid ialah al-qiyas ataupun panggil ad-dalilu al-aqliyu. Yang inilah matlamat yang paling utama kali yang mana kita nak ngaji ilmu mantiq, iaitu kita nak tahu cara bina dalil aqli. Lebih-lebih dalil aqli hak yakini. Cara bagu mana dengan kita melalui kita belajar ilmu mantiq. Insya-Allah pada malam ni kita akan masuk bab al-qiyas. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhina daraini amin. Maqasidu at-tasdiqati al-aqyisatu mawaduha al-qiyas. Jadi maqasid, yani maksud matlamat bagi tasdik ialah al-qisah, yakni segala kias. Jamak taksir pada al-qiyas. Ya sebenarnya qiyas ni ada dua, tapi ala kulli hal ni mustalahat. Kalau qiyas di sini tengok kita akan ujilah. Mawaduha, yakni benda yang nak susung dalam qiyas tu dia panggil maddah. Benda yang kita nak susung dalam qiyas dia panggil maddah. Supaya kita kata benda yang kita nak susung umuh, dia ada kayu, dia ada gapo, dia panggil maddah. Maka maddah tul qiyas mana benda yang kita nak susung dalam qiyas tu, yakni kena kepada qadiyah-qadiyah yang mana kita telah belajar. Sama ada qadiyah hamliyah yang kita belajar lepas mari, dan juga qadiyah syartiyah. Itu panggil maddah. Dengan sebab itulah segala qadiyah yang kita belajar tu setengah daripada mabadi. Kalau kita tak reti qadiyah dan pembahagian qadiyah, jadi kita tak boleh belajar bab al-qiyas. Kita tak boleh belajar. Oleh kerana al-qiyas dia bina atas qadiyah. Dia kena ambil qadiyah tu mari susung. Maka segala qadiyah itulah dia panggil mawaduha. Panggil maddah. Jadi mawaduha klik pada al-qisah. Al-qiyasu ialah qiyas. Maqasid bagi tasdiqah ialah al-qiyas. Maka musannif kita buat soalan, iaitu Syekh Yasin Fadani buat soalan, ma huwal al-qiyasu, apakah dia al-qiyas? Ini mustalahat. Maka al-qiyas di sini kita jangan duk tasyabuh, jangan duk keliru dengan al-qiyas usuli. Yang ni qiyas di usul fiqh, ulama usul fiqh. Maka qiyas di ulama usul fiqh yang lain. Ta'rif yang lain. Waktu kita kena belajar usul fiqh lah. Adapun di si mantik ini dia yang kita akan belajar ni.
maka kita jangan duk tasyabuh, jangan duk keliru. Oleh kerana kadang-kala mustalahat tu lah mafhum lain atau bermaksud lain. Yang kita naknya ditakrif dah. Takrif tu. Habis tu sebut tu qiyas, ini al-mantiqi, kena kait itulah. Kalau kita temu lagi kitab mana-mana kan. Qiyas. Maka itu panggil al-mantiqi di sini. Iaitu dimasuk kepada mantik. Huwa ialah qiyas qaulun. Perkataan muallafun yang disusun min qadaya daripada beberapa qadiyah. Dikanaki qada di sini paling kurang qadiyatain. Setengah ulama ya takrif dah qaulun muallafun min qadiyataini fa aksar. Ada juga lagu tu. Tengah ya takrif lagu tu. Maka di sini tak belawai je lah kalau kita nak katanya min qadayain, nak daripada min qadaya, maka qadaya di sini dikanaki kita katanya kita pakai jamak di sisi di sisi kita tu di sisi usuli, iaitu kena kepada ma fauqal wahid, benar lebih dah satu kita dua ke atas tu dipanggil jamak. Maka qadaya di sini kalau takut diiktirakkan takrif katanya kalau tak susun daripada 3 qadiyah ni ke atas, maka tak panggil qiyas. Tu bukan. Makna paling kurangnya 2 qadiyah. 2 jumlah mufidah. Qadiyah ni makna tu yang kita belajar dulu lah. Mahtamal as-sidqa wal kadhiba li dzatih. Itu kita buat murajaah lah. Kita dah sampai tahap ni dah. Jadi benda yang kita belajar dulu tu kita kena duduk lepas lah taruh. Kalau tidak kok jadi lama lah kita belajar. Oleh kerana ilmu mantik ni ilmu yang bertalian. Ya bukan kita nak banding supaya ilmu lain tu ya bukan seperti kita kata contoh ilmu fiqh. Ilmu fiqh kalau kita ngaji bab semaya, kita selesai bab as-solah. Kita apabila masuk bab zakat kita nak lakoh. Tak ada masalah. Kita nak ngaji bab apa? Bab as-siyam. Tak ada apa. Lepas tu baru masuk al-hajj nak lakoh. Masa ngaji masuk ngaji muamalah tak ada apa. Sebab di antara tu ya tak ada hubung kait apa. Ada pun mantik tak boleh gitu. Mantik ni ilmu alat ni tak boleh gitu. Kita nak buat lakoh ataupun kita tak faham sini nak pergi ngaji ya akan tak faham tak habis. Oleh itu kalau kita ada tak ingat ko, kita buat murajaah lah video ataupun klip yang mana saya telah muzakarah lepas mah kita. Itu dipanggil qadiyah, kelimah qadaya itu iaitu paling kurangnya qadiyatain. Susung yalzamu min taslimiha. Lazim daripada taslimnya. Apa makna taslim di sini? Taslim makna terimanya. Taslimnya ai qabuliha, min qabuliha, daripada terimanya. Apabila kita susun, kita susun 2 jumlah mufidah. Selama mana kita susun dah, kita terima susun ni tersebut tadi tu. Bid-darurah. Apa bid-darurah? Yakni dengan cara tak kena fikir banyak. Qadiyatun ukhra, oleh qadiyah lain. Apabila kita taslim, kita terima, taslim makna qabul. Kita terima daripada kita susun dua qadiyah tadi, ia akan tubik pula qadiyah satu lagi. Qadiyatun ukhra makna qadiyah satu lagi, yakni jumlah mufidah satu lagi. Maka dikanaki jumlah mufidah itulah yang panggil an-natijah. Kita buat contoh. Sebagai apa? Sebagai nak nampak. Kita nampaknya kita buat contoh mudah-mudah. Yang mana kita telah maklum contoh biasanya ngaji matik bakiyah ni kebanyakan lagi tak mantik contoh apa? Hal alamu hadisun kita kata. Ini satu qadiyah.
Susung. Ni tak boleh panggil susung ke sebab ia so ni tak boleh panggil susung. Paling kurang susung kena dua. Mari pula qadiyah yang kedua. Wa kullu hadisin. Lahu muhdisun. Dah. Ni dua ni. Nak tadbik takrif qiyas ke? Kita tadbik qiyas. Ini satu qadiyah. Ini satu qadiyah. Dua qadiyah. Ni qadiyah pertama. Ini qadiyah yang kedua. Alal aqal. Kena susung paling kurang dua. Dah. Apabila kita taslim, apa makna taslim pada takrif tadi? Ialah kita qabul, terima. Kita terima ni. Al-alamu hadisun, je terima. Kita qabul, je terima. Qadiyah ni kita boleh terima. Gi pula wa kullu hadisin lahu muhdisun. Tiap-tiap yang baru baginya yang membaharu. Yo, taslim pula. Apabila kita taslim dua ni kita taslim dah ni. Qadiyatun ukhra lain pada tu oleh qadiyah mana? Qadiyah lain iaitu la al-alamu lahu muhdis. Ni. Maka tu baiklah. Maka ini qadiyah yang ketiga ni. Maka dikanik qadiyah yang ketiga ni ialah an-natijah. Natijah. Ataupun al-matlub. Al-matlub. Ataupun al-maqsud. Ni. Qadiyah ni hak kita nak. Qadiyah ni matlamat kita. Ni apa dah? Hak ni matlamat kita ni. Kita naknya al-alamu lahu muhdis. Ni matlamat kita. Kok mana boleh tubik hak ni? Kita kata buat soal. Kenapanya boleh tubik natijah hak ni? Ni. Alamu setelah kita taslim. Kalau kita tak taslim, dia tak tubik natijah ni. Dia tak tubik qadiyah ni. Kalau kita tak taslim, dia tak tubik natijah ni. Ni, kita tak taslim ni. Kita tak taslim ni. Sama ada kita tak taslim satu ke, ataupun tak taslim hak yang kedua ke, ataupun kita tak taslim kedua. Dia tak tubik qadiyah yang ketiga ni. Iaitu natijah. Dia tak akan tubik. Boleh tubik ni kita kata kenapa boleh tubik? Kerana kita dah taslim kedua. You kena taslim kedua. Baru tubik natijah. Berartinya dalil akli ni setelah mana taslim dah, benda qadiyah yang ketiga ni dia tak ada kait. Sini tak ada kait. Mutabik mutabik lil waqi' ke atau ghairu mutabik. Betul hak sengoti ke tak betul hak sengoti tak kira. Yang penting bab qiyas ni nak taslim terima. Maka tak ada syarat daripada kita terima tu mutabikun lil waqi'. Ada syarat. Tak syarat katanya kita terima benda kita terima tu betul enggak sekali tidak. Yang penting dalam takrif ni iaitu kena taslim. Barulah tubik hak ni. Apabila tubik natijah ni belum tentu kadang-kadang mutabikun lil waqi'. Kadang-kadang mukhalifun lil waqi'. Kadang-kadang menyalahi dengan hak sebenar. Kadang-kadang kena dengan hak sebenar. Maka kena hak sebenar tak kena hak sebenar itu tak ada syarat. Yang penting apa? Yang penting taslim. Yang penting kita terima. Sebab itu terima tak terima ni hak masalahnya. Yang masalah terima tak terima itu kembali kepada hal lain. Sama ada tekok kau contoh kita katanya kadang-kadang taslim dia berkaitan kita nak terima tak terima tu kadang-kadang di asas kita, duk di pegangan kita. Kadang-kadang dia sakung ilmu tauhid, hak tu kembali ke habaq tauhid. Maka mantik dia tak ada percara hatu tu. Mutabik lil waqi' tak kira situ tu. Hak tu kembali kena sakung dengan ilmu lain. Contoh kita katanya fa al-alamu hadis. Contoh kita kata gini. Al-alamu mutaghayyirun. Kita buat mudah-mudah. Kita nampak katanya masalah taslim ataupun terima ni tak ada syarat li kata mutalib waqi'. Wa kullu mutaghayyirin hadisun.
al-alamu mutaghayyirun. Ubah. Ya, taslim. Kita kabul, kita terima. Kita terima. Wa kullu mutaghayyir hadisun, dan tiap-tiap yang berubah itu ialah baru. Apa makna baru sini? Mawjudun ba'dal adam. Nah, mawjudun ba'dal adam. Ada kemudian pada tak ada. Ada kemudian pada tak ada. Itu dipanggil hadis. Baik. Kemudian taslim tak jawabnya? Ya, taslim. Setelah mana kita taslim juga ni, kita terima juga, maka tubiklah qadiyatun ukhra, lazim pada kita taslim ni tu tubik qadiyah lain, iaitulah al-alamu hadisun. Maka alam hadisun ni panggil al-matlu ataupun natijah. Tubik hak ni daripada mana? Setelah mana kita taslim. Kalau kita tak taslim, tak tubik, seperti kita katanya di sisi sebab di sisi falasifah. Al-alamu asarul qadim. Asarul qadim. Wa kullu asaril qadim qadimun. Tubik nanti. Lepas tu di sisi falasifah ya taslim. Al-alamu asarul qadim. Mana alam ni? Mana kesal, mana benda yang terima kesal daripada benda qadim, iaitu Allah SWT. Wa kullu asil qadan, tiap-tiap benda boleh terima kesal, terima bekah. Kesal ni terima bekah daripada Allah SWT. Qadimun, ialah qadim juga. Qadim mana-mana. Nah, mawjudun la awwala lahu, kita pakai gitulah. Nah, di sisi ulama tauhid. La awwalalah. Dah. Maka tubik natijah al-alamu qadim. Ni. Al-alamu qadim ni. Di sisi falasifah. Nampak di sisi falasifah. Maka ya tubik ni di sisi dia alamu qadim daripada mana? Daripada ya taslim ni. Ya terima ni. Habis tubik ni. Pak kita tak kenapanya kita tak tubik ni hak kita. Sebab kita tak ada taslim. Sebab kita tak ada terima. Mana kita tak terima? Kita tak terima ni. Apabila kita tak terima ni, ia tak tubik di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, ia tak tubik al-alamu qadim. Sebab kita tak boleh terima ni. Setelah mana kita tak boleh terima hak ni, jadi ia tak akan tubik hak ni. Gitu. Pak kita tahu apa boleh kita terima? Sebab kita terima hak ni. Kita terima hak ni. Sabit tubik dari hijau hak ni. Kita nak beri contoh satu lagi. Munasabah dengan mulai maulud. Munasabah dengan mulai maulidin Nabi, kita katanya. Duk setuh sikit masalah maulud boleh buat tak boleh buat. Kita katanya bagi kita ahli sunnah wal jamaah, yo maulud ni jaiz boleh buat. Bagi orang tak boleh buat, apa dia kata ni? Maulidun Nabi, Maulidun Nabawi, ma lam yaf'al hur-rasul, benda yang tidak buat akannya oleh Rasul, benda Nabi tak buat. Wa kullu ma lam yaf'al hur-rasul, apa kita nak buat apa? Haram, bolehlah. Atau bid'atun dolalah. Bagi mereka taslim ni, taslim qadiyah pertama, taslim qadiyah yang kedua, ia tubik natijah. Tubik natijah ke apa? Maulidun Nabawi haram. Ataupun Maulidun Nabawi bid'atun dolalah. Buat apa boleh tubik hak ni? Kita katanya kerana ia taslim hak ni. Ia taslim dua ni. Ia terima dua ni. Pak kita atau kita kerana kita tak tubik ni. Di sisi kita kerana tak tubik ni. Sebab kita tak taslim. Kita tak ada taslim di mana? Kita tengok qadiyah pertama. Maulidun Nabawi malam yaf'al rasul. Ya, hak ni kita taslim. Maulud Nabi yang kita buat sekali, ada jamu, ada apa tu, Nabi tak buat betul lagu tu, ya boleh terima. Tapi yang kita tak terimanya ni, wa kullu ma lam yaf'al hur-rasul haram.
tiap-tiap barang yang tidak buat akannya oleh Rasul ialah haram. Hak ni kita tak terima ni. Hak ni kita tak terima. Sebab benda hak Nabi tinggal saat itu bukan semua haram. Sebab at-tark la yufidu hukman. Tinggal tak ada faedah hukum. Nak kata haram, makruh tu ada dalil lain suku pula. Semata-mata tinggal dengan tak ada dalil lain, ia tak jadi hukum haram. Hak tu kembali kepada ilmu usul fiqh, kembali kepada usuliyin lah. Jadi di sini kita tak terima hak ni. Sebab tu kita tak tubik natijah. Di sisi kita tak tubik natijah Maulidun Nabawi bid'atun tolak ataupun Maulidun Nabawi haram. Sebab kita tak terima hak ni. Kita tak tubik natijah ni. Bagi mereka terima hak ni, tubik natijah ni. Sebab tu kita pelajar, kita penutup. Setelah mana kita reti bab kias, kita reti bab ngaji bab kias mantik ni, kita akan nampak nuktah ataupun titik-titik ya di mana tepat ya apa dah tepat dia silap. Supaya kita kata contoh mudah-mudah. Maulidun Nabawi haram, hak ni matlub ataupun maksud yang dikehendaki di sisi dia. Pahala kita nak kritik-kritik di mana? Jadi kita yang nak kritik ni kita kena fardu takdiri boleh. Ini matlub, ini maksud, jadi kita kena buat boleh dua qadiyah sebelum pada ni. Selama mana kita boleh buat dua qadiyah sebelum pada ni, kita kritik qadiyah salah satu kedua. Mana kita katanya ini matlub, Maulidun Nabawi matlub. Artinya sebelum pada ni kena ada dua qadiyah. Sebab ni kita nak bina takias. Kita nak ngaji bakiyah ni bagi dalil akli. Kita waktu baik, kita fardu takdir ini satu qadiyah. Kita kena boleh buat qadiyah yang kedua. Lepas tu selama mana kita fardu takdir baik boleh, kita kata di mana tepat hak kita tak boleh terima ni yang menyebabkan tubik natijah ni. Kita tengok hak ni kita boleh terima tak? Maulid Nabawi Allah Rasul. Ya, hak ni aku boleh terima. Kita kata. Bawa tengok. Hak ni. Hak ni. Oh, sini. Apabila kita tak boleh terima, sinilah tepat kita kritik. Kita kritik sini. Bukan kita kritik sini. Kita kritik sini. Sebab kerana sinilah di sisi kita tak tubik natijah hak ni. Sebab kita tak ada taslim hak ni. Dengan sebab itu tak tubik natijah ni. Sampai kata ni. Kalau kita reti sumber bakiyah ni bagi kita pelajar ni ya luah. Ya sedap. Ya tak gaduh nak kritik sini sebab ini matlub. Kita kritik sini. Kita kritik sini. Mana dalil pula? Mana dalil katanya tiap-tiap benda yang tidak buat oleh Rasul haram. Kalau kita kata andaian dia tak buat tak, aku tak kata hali. Aku tak kata ni semua. Kalau dakwah katanya tidak semua Nabi buat tu haram, ia tak tubik natijah ni mula lagi. InsyaAllah kita akan ngaji lah. Oleh kerana kias yang kita akan belajar ni, ia bukan semata-mata kita susunkan qadiyah ataupun kita susunkan dua qadiyah saat itu. Bukan semua bubik natijah. Bukan semata-mata kita susun. Ni satu qadiyah. Kita pula susun pula qadiyah yang kedua. Buat tu dapat tubik natijah kita katanya. Ataupun kita taslim tubik natijah. Tak oleh kerana bukan lagu tu semata. Sebab apa? Sebab ia ada syarat tertentu. Hak ni kita belajar ni. Kita akan belajar. Cuma di sini boleh sebut ni kerana nak nampak rupa nak faham tarikh kiyah. Kita faham molek dulu tarikh kiyah sebelum kita akan banyak selanjutnya bahagia kiyah, rupa kiyah, ashkal, dorok, panjang. Bab kiyah ni panjang kali. Bab kiyah ni panjang habis itulah. Bagi setengah ulama kalau kita tiba kias ni kita tak boleh nak bina semula lagi dalil akli. Sebab dalil akli ni bukan semata-mata kita ada akal kita boleh buat dalil. Bukan kita. Ini kena melalui kaedah. Kaedah mantik ni iaitu al-qiyas. Setelah mana kita tiba kita bolehlah bina membiasakan dalam akli. Dan juga kita boleh tatbik tengok ulama praktik
dalam kitab-kitab tauhid. Kitab tauhid yang mana ulama duk bina dalam akli dah. Maka dia bina atas melalui kaedah yang kita akan belajar ni, iaitu kaedah qiyas mantik ni. Bukan ya bina yang bagi dalam akli semata-mata mengikut hawa nafsu dia dak dengan kaedah. Tapi kalau orang ngerti kaedah dia nampak. Bagi mereka yang duk kritik ulama kitab Ahlussunnah wal Jamaah 1 3, sebab mereka tak erti kaedah sini. Apa mereka tak erti, jadi wasapa yang nak kritik wasapa jadi ulama mutakallimin ni jadi buat dengan wasapa di sisi dia tu kata buat dengan mengikut hawa nafsu, dituduh kata ahli ahwa dan sebagainya. Sebab mereka tak erti ulama mutakallimin kita ni pakai kaedah gapo bina dalam akli. Tapi kalau mereka terti sebenarnya ia tak akan tubik kelimah ahli ahwa atau wal bidah. Hak tu kita tak jauh lah. Kita tak lihat dia gitu. Kita penutup pelajar lihat dia gitu. Baik. Kita tengok pula kitab. Qaulun muallafun min qadaya yalzamu min taslimiyah bituruh qadiyatun ukhra. Walahu dan baginya bagi kias madatun wasuratun. Bagi kias ni ada madah. Apa madah? Yakni benda yang kita nak susun dalam kias. Itu benda yang kita nak susun jadi kias tu. Gapo? Iaitulah kena kepada al-qadaya, segala qadiyah. Supaya kita buat ni lah ni. Jadi kias ni ialah ni dua qadiyah ni. 1 2 panggil kias ni. Ni panggil kias ni. Stoko ni panggil al-qiyas. Pas nak panggil al-qiyas ni madah ke apa? Iaitu ni benda dalam ni. Iaitulah segala qadiyah ni satu qadiyah, ini satu qadiyah. Sama ada qadiyah tu qadiyah hamliyah atau qadiyah syartiyah. Jadi qadiyah hamliyah qadiyah syartiyah ikutlah situ. Yang penting qadiyah yang kita telah belajar itu kita ambil qadiyah itulah mari susun. Dalam apa? Dalam kias. Wasuratun dan surah. Surah ni lah kita akan ngaji yakni ashkal. Bentuk rupa kias ni ada beberapa bentuk. Bukan ini satu bentuk yang buat contoh ni ini baru satu bentuk. Ya ada bentuk yang lain lagi. Dia panggil surah. Artinya mungkin mudah lah. Kita yang suka tahu kias tangan ni ya. Biar boleh buat jangan. Sebelum kita tak ngaji habis lagi kita yang ada. Qiyas ada dua tu, madah dan surah. Surah ni rupa, bentuk qiyas. Wa yusamma dan dinamo aidan juga, yakni qiyas ni boleh panggil juga dalilan indahum. Dalil yakni dalil aqli indahum indal manatiqah. Qiyas ni boleh panggil dalil. Seperti kita kata ni contoh. Mana dalil katanya alam ni berhajat kepada muhdis. Kita kata ni. Kita kata al-alamu hadisun wa kullu hadisin lahu muhdisun. Dalil ni. Akli. Kita taslim tu biar ni. Mana dalil katanya al-alamu hadisun. Alam ni ialah baru. Yakni ada kan daripada tak ada. Kita kata al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutahadisun. Tu panggil dalil ni. Ni panggil dalil. Sebab itu kita kata dalil ni kita duk faham. Kita jangan sepik faham dalil. Dalil ni kita faham Quran hadis saja. Kita jangan faham Quran hadis saja. Bukan dalil dah dua dalil nakli dengan akli. Pas dalil di Quran hadis tu tak ada lagi. Ada pula ijma' qiyas. Hak tu hak ittifaq ulama tak ada khilaf. Bukan hak khilaf ulama banyak lagi ihtisan, istishab. Banyak hak tu kembali kepada ilmu usul fiqh. Kita jangan suka dalil ni Quran hadis saja. Jadi tak ada siapa pun kita katanya yang faham atau dalil Quran saja malaikat so ya. So yang kita maklum tu ya dah. Satu lah. Pas kita jangan duk turuklah hak sikit. Alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Jadi kena turut ramah lah. Kita kata ulama ulama. Wapun zahak yang mengatakan dalil hanya ada dua. Tak ada. Malaikat so. Pas kita nak turut so tu betul.
ataupun didakwakan kita katanya fak dah dakwah salah padahal bukan salah. Tu fak tu ia ada so. Dah kita nyanyi suka tu. Lepas tu dan juga mereka ni tolak dalam akli. Mereka ni tolak dalam akli. Tu biar dia lah. Kita mengaji kita sudah. Kita nyanyi duk lemah dengan syubhat ataupun tuduhan bagi mereka yang mengatakan duk pakai apa dalam akli. Jangan kata. Sebab kita belajar ni tak salah. Dah. Bahkan kita ngaji dalam akli ni satu perintah Allah Ta'ala juga. Tuhan tu mikir. Afala ta'kilu banyak je kurang afala ta'kilu. Pahala kita tak mikir, tak guna akal. Nak mikir ke mana? Apa hikmahnya Tuhan jadi kat akal? Habis kita dah. Nahu qaulina seperti kata kami al-alamu hadisun wa kullu hadisin lahu sani'un. Ni contoh ni. Ini satu qadiyah. Al-alamu hadisun. Ini qadiyah yang kedua pula. Wa kullu hadisin lahu sani'un. Ini qadiyah yang kedua. Tiap-tiap yang baru baginya sani' yang menjadi. Habis dia kata fahatani qadiyatani. Dua tadi tu. Dua tadi ni ialah dua qadiyah. Ini satu qadiyah, ini satu qadiyah. Dua qadiyah. Yalzamu min taslimihima, lazim daripada taslim kedua, yakni terima kedua. Jadi kita terima lah ni. Kita terima kedua, terima satu tak boleh. Dia kena terima kedua. Apabila terima kedua, daruratan qadiyatun ukhra. Apa daruratan? Yakni tak kena fikir banyak, tak kena mikir banyak, tak kena mikir. Tubik pula qadiyah lain. Mana? Hiya qadiyatun ukhra tu. Qauluna kata kami. Al-alamu lahu sani'un. Alam itu baginya yang menjadi. Ni tubik hak ning ni daripada mana? Daripada kita taslim. Mana kita taslim dua tadi. Kalau kita tak ada taslim, kita tak tubik. Seperti mana contoh yang kita buat tadi tu. Tak sini tak tubik. Dah sabit tu kita kata yang buat tadi ke. Bagi mereka, bagi kosmu lawe. Habis tu yang kalau kita ngaji ni, lagu ni kalau kita ngaji munazarah dah. Insya-Allah lah. Kita akan apa? Akan Darul Ma'rifah ni akan nak mengada. Munazarah, tapi syarat lah. Orang nak ngaji munazarah ni kena gerti lu mantik. Tak gerti mantik tak boleh ngaji munazarah. Ilmu adal bahwa munazarah satu ilmu suku pula. Nak ngaji dia tu kena gerti sungguh mantik. Kalau kita tak gerti susah. Kita buat contoh. Bagi khasmu lawe. Lawe bagi orang dakwa kata kena ni. Ia katanya Maulana Nabi bid'ah. Kita tak ada. Kita katanya tak ada bid'ah. Pas kita hasil pada mana kita tak ada bid'ah sebab kita tak terima ni. Jadi pas kita nak itu nak bahan nak munazarah di mana, nak bahas di mana. Jadi kita bahas qadiyah ni. Adakah tiap-tiap benda hak Nabi buat itu haram? Kita bahas itu lah. Dia kata sol 2 3 4 lek kita pula tu 2 3 bagi dah ada masing-masing. Sebab apa? Sebab ia pucuk sini. Terima tak terima masalah natijah ni. Bagi orang terima, ia tubik natijah maulud Nabi haram. Bagi orang tak boleh terima hak ni, ia tak tubik natijah atau maulud haram. Lepas tu nak bahasnya bahas sini. Tak boleh bahas sini. Kita nak bahas sini. Bahas sini. 1 2 3 4 ini cara. Cara dia. Hak tu insya-Allah lah. Mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Kita akan ngaji ataupun ilmu adal bah munazarah. Kemudian kata musannif kita rahimahullah, ma hiyan natijatul qiyasi. Apakah dia natijah bagi qiyas? Apakah natijah qiyas? Jawab hiya qadiyah lazimat, yang lazim.
min taslimil qadayal qiyasi. Jatuh. Dan natijah ni iaitu qadiyah yang lazim daripada taslim akan beberapa qadiyah bagi qiyas. Yakni kita taslimkan dua qadiyah depan tadi. Setelah mana kita taslimkan dua qadiyah depan ni kita tahu ni. Taslim dua ni tu baik ni. Maka hak ni lah lazim, mana hasil daripada kita terima dua qadiyah depan ni tu baik ni. Maka hak ni lah dia panggil natijatul qiyas. Ni mustalahat. Ini panggil mustalahat. Istilah. Apa panggil natijah? Ya. Hak ni qadiyah pertama. Hak ni qadiyah yang kedua. Habis. Kemudian kata musannif kita kali rahimahullahu ta'ala. Bukan, ada lagi. Watu sama aidan, dan dinamakan juga, yang dinamakan natijatul qiyas ni. Nama apa? Matluban. Dia panggil matlub. Benda yang dikanak, benda yang ditutup. Ataupun maksudan, benda yang dikanaki. Benda hak nak. Tu panggil natijah. Natijah tu hak kita naknya. Hak kita duk nak buat amalnya kita katanya. Ataupun hak kita nak pergi-pergi nak iktikadnya. Itu dia panggil natijatul qiyas. Kemudian kata musannif kita lagi rahimahullahu ta'ala, ila kam yang qasimul qiyasu bi'tibari surati, kepada berapakah terbahagi qiyas itu dengan kira rupa. Yakni rupa zuhir qiyas tu. Betul ke kita kata. Yang qasimu ila qismaini, terbahagi kepada dua. Al-qiyas qiyasun iktiraniyun wa qiyasun istisnaiyun. Qiyas iktirani, qiyas istisnai. Jadi kita faham guna boleh dua sebab qiyas ni dia bina atas qadiyah. Qadiyah itu ngaji ada berapa? Ada dua. Qadiyah hamliyah, qadiyah syartiyah. Apabila qadiyah ada dua, qiyas pun ada dua sebab ia bina atas qadiyah. Jadi qiyas mana kalau ada qadiyah hamliyah belaka, itu dia panggil qiyas iktirani. Qiyas mana kalau ada qadiyah syartiyah, maka itu panggil qiyas istisnai. Cari baca. Cara kita cari tu. Jadi cara kita cari tu lah. Qiyas mana kalau ada qadiyah hamliyah, maka panggil qiyas iktirani. Kalau qiyas mana ada qadiyah syartiyah, maka qiyas istisnai. Tapi kita tengok takrif. Kalau kita tengok takrif musannif kita rahimahullahu ta'ala. Jadi kita buat lajah sepitah lalu, belum daya kita nampak. Qiyas ada dua. Qiyas iktirani, pada al-istisnai. Al-istisnai. Jadi iktirani dengan makna kata, kalau mudah-mudah katanya qiyas yang ada dalam tu semua qadiyah hamliyah. Qadiyah hamliyah. Yang mana kita belajar dulu kan? Qadiyah ada dua, qadiyah hamliyah, qadiyah syartiyah. Jadi qiyas mana yang ada qadiyah hamliyah semua, itu dia panggil qiyas iktirani. Qiyas mana ada qadiyah syartiyah, itu dipanggil qiyas istisnai. Ini mustalah. InsyaAllah kita buat level dah. Lajah ni kita akan panjang pula. Ni sini ni. Tangi dah. Ni lajah ni kita buat level dah. Berarti kita akan pecah. Nanti kita baca kitab. Jadi kita nak pergi sana ni. Pergi sebelah ni. Nak pergi sebelah ni dulu.
Jadi musa ni kita susun lagi tak dia, kita akan ngaji sebelah ni. Dah. Qiyas iktirani, apa makna qiyas iktirani? Ya katanya huwa qiyasun la tuzkaru ma'ahun natijatu. Qiyas yang tidak disebut sertanya qiyas natijah, tidak disebut natijah. Wala naqiduha, dan tidak pula sebut lawainya, lawai bagi natijah. Bil fa', apa bil fa'? Selalu. Apa maksud bil fa' di sini? Bukan dengan makna natijah saat itu sebahagian daripada qadiyah tadi. Berarti natijah saat itu jumlah atau qadiyah lain. Bukan tak ada hubung kait gapo ni dengan qadiyah yang kita susun dua tadi. Tengok contoh dah. Contoh kita nampak. Nahwu qaulina. Contoh kata bil ayat kelima bil fa' di sini makna tu natijah saat itu ataupun lawai bagi natijah saat itu bukan katanya jumlah tular dengan qadiyah yang kita susun tadi. Bukan jumlah tular, tak makna jumlah yang lain. Tu makna bil fa'. Nahwu qaulina kullu jismin muallaf hadisun. Tiap-tiap jisim yang disusun tadi itu ialah hadisun. Mana jisim hak tersusun ialah baru. Wa kullu jismin, dan tiap-tiap jisim tadi itu mana? Kok mana ni? Wa kullu jismin hadisun. Okey. Ya, asal ni. Wa kullu jismin muallaf. Ya, dia jatuh. Ya gini. Kullu jismin muallaf, kita tukar sikit. Dah, kita tambah kita itu. Kita tulis kono. Lagi tak itu ya tu. Dah. Kullu jismin muallaf. Wa kullu muallaf hadisun. Dah. Lepas tu baik nanti jaga apa? Kullu jismin hadisun. Baik hata dah tengok. Kau dia kullu jismin muallaf. Ya duduk situ sungguh. Lepas tu kena mari belum pada ni kena wa kullu muallifin hadisun. Tiap-tiap jisim ialah benda susun, benda tersusun. Tiap-tiap benda susun itu ialah baru. Lepas tu ini natijah dia ni. Fa kullu jismin hadisun, dan tiap-tiap jisim sana itu ialah baru. Apa baru? Maujud ba'dal adam. Fa hazihi natijah. Mana natijah? Hazi klik kode ni. Kullu jismin hadisun tu. Lam tuzkar, tidak disebut bihayatihal ijtimaiyati, dengan kelakuan yang dibahasakan himpun, fil qiyasi, pada qiyas. Pada qiyas ni kalau kita tengok sini, fahazin natijah, natijah ni natijah. Tengoklah kita pelajar dua ni. Jadi dia katakan fahazihin natijah, ini natijah ni. Kullu jismin hadisun lam tuzkar, tidak disebut bihayatiha, dengan kelakuannya yang natijah al ijtimaiyati, yang dibahas pada himpun. Berartinya himpun stokor ni maudhu' ni mahmul. Ni maudhu' ni mahmul. Jadi maudhu' mahmul stokor ni tidak disebut dah kia. Makna stokor ni tak ada lah lagi ya. Hak ni kulli mu'allaf. Wa kullu mu'allaf hadis. Berartinya hak ni kulli jism hadis. Lain dah. Jadi mahmul lain. Kalau kita kata ni maudhu' pula, tapi mahmul, mahmul lain. Ni mahmul lain. Lepas kita tahu ni pula, ni mahmul tu lah. Maudhu', maudhu' lain. Tapi katanya hak ning bukan sebut stokor dak. Bukan dengan makna kata kita ambil hak ni stokor buat natijah. Ataupun kita ambil ni stokor buat ni. Bukan. Itu dimaksudkan
kias iktirani. Bal zukirat boh ke disebut fihi fil kias mutafarriqatun. Okey. Boh ke di mutafarriqatan hal kadae baca atas. Hal kadae perceraian. Jadi sebut dalam kias ni dah. Fihi fil kias. Klik kias. Mutafarriqah. Mana berceraian? Maksud berceraian sini berartinya natijah ni satu juzuk daripada natijah ni yomik ni. Satu juzuk ni yomik ni. Mai wa yasa. Itu dikanaki kias iktirani. Makna kata natijah dia saat itu bukan mai stoko ni mai duk sini ko ataupun ni stoko bukan mai sebahagian mai ni satu bahagian. Mai ni satu bahagian jadi natijah. Itu dimaksudkan katanya kalimah la tuzkaru ma'un natijah wala naqiduha bil fa'. Itu maksud ada deh. Ni dah. Kamar dia pula kita nak habis ni. 5 summiya iktiraniyan. Baik. Kerana apa? Baik. Kerana apa panggil iktiran? Kerana apa dia mau iktiran? Iktirani. Liktirani kerana menyertai. Hududus salasa had 3. Dia panggil had 3. Fihi fil kias. Bila istisna dengan tak ada istisna. Tak ada harah istisna. Maka harah istisna dalam mantik ialah lakin. Kalimah lakin. Ialah istisna di sini bukan illa tak. Mana lakin. Dalam ilmu mantik. Mana hak 3? Wahya al-asgharu. Wal awsatu. Wal akbaru. Kerana menyertai 3 hudud. Dengan tak ada istisna. Mana 3 hudud? Pertamanya al-asghar. Panggil haddun asghar. Yang keduanya awsat. Panggil haddun awsat. Yang ketiganya akbar. Haddun akbar. Ada 3 had semua. Dalam kias iktirani ada 3 had. Kalau itu mana? Mana 3 had? Baik. 3 had di sini. Haddun asghar mana haddun asghar? Haddun asghar di sini kena kepada ni. Mawdu' bagi natijah. Ni mawdu' natijah. Ini mawdu' ni mahmul. Maka mawdu' natijah ni. Yang jadi mawdu' bagi natijah itu je panggil asghar. Ni panggil asghar. Lepas tu akbar tadi mana akbar? Ialah mahmul natijah. Ini akbar. Lepas mana awsat? Awsat kalimah supa. Ni panggil awsat. Dah kita tengok. Ma huwal al-haddul asghar. Apakah panggil had asghar? Huwa mawdu'un natijah. Iaitu mawdu' bagi natijah. Kalau tengok ni kat ni. Mawdu' mana mawdu'? Kita tengok natijah. Di natijah ni. Mana mawdu' dia? Kullu jismin. Maka kullu jismin panggil asghar. Wal ghalibu dan ghalib. Ghalib al-asghar ni. Fihi fil qiyas annahu bahwasanya asghar aqal lebih sedikit. Aqallu afradan lebih sedikit nasbah afrad. Yani masadak. Minal mahmuli daripada mahmul. Kita tengok. Paling kurang. Paling kurang kena sedikit. Kalau kita kata contoh ni sama banyak. Kita buat contoh lain. Contoh lain kita katanya kita buat kalimah kul. Ataupun kita buat contoh lain dah. Contoh ni nampak katanya
had asghar ni kerana apa? Goleknya afra' sikit ataupun maudhu' natijah ni afra' dia tu sikit pada mahmul. Contoh mana? Al-khamru muskir. Wa kullu muskir haramun. Baik. Ni nampak. Natijah baik ke apa? Natijah tu baik al-khamru haram. Kalau gitu mana maudhu'? Ni, khamru. Mana mahmul? Baik. Kalau kita afra'. Mana afra' bagi maudhu'? Iaitu segala khamr. Banyak afra' dia. Arak berapa jenis arak? Arak tu banyak. Arak jihad tu jihad. Banyak. Baik. Haram. Haram tu mana afra' haram? Segala afra' khamru tadi. Daging babi kalau kita makan. Curi. Katak orang. Apa? Banyak. Afra' haram ni banyak. Berapa? Afra' haram ni banyak. Kalau gitu, maudhu' dengan mahmul. Sebab afra' dia kena sikit maudhu'. Jadi maudhu' lebih sikit daripada mahmul. Yakni nasbah afra'. Tapi yang kata sini wal ghalibu an fihi fil qiyas annahu bahwa asghar aqal sedikit afradan. Dan sebab afra' minal mahmul. Sabit tu dipanggil apabila sedikit, sabit dipanggil asghar. Sabit dipanggil asghar munasabah mustalah yatta. Dia panggil asghar kerana sikit afra'. Ma huwa haddul akbar. Apakah dia had akbar? Ialah wal mahmulun natijah. Mahmul bagi natijah. Mahmul natijah di ni iaitu hadisun. Kalau sini kat haramun. Ni berartinya kita ambil ni wa mahmul ni jadi maudhu'. Wal ghalibu dia kata wal ghalibu dan pada ghaliknya fihi fil qiyas annahu aksaru afradan. Ghalib mahmul ni lebih dalam qiyas lebih banyak nasbah afrad. Baik. Jelaslah. Jadi kita tengok dah yang ni ghaliknya mahmul ni kalau tengok afrad you kena lebih banyak daripada maudhu'. Ni. Jadi haram ni bukan kau tak arak. Banyak lagi haram. Tapi sebab arak lah. Jadi mudah dah haram afrad lebih luas, lebih banyak daripada khamr. Sabit tu munasabah dia panggil haddun akbar. Munasabah panggil mustalah. Habis. Ma huwa al-haddu al-awsatu. Apakah dinamakan had awsat? Ketika ada had had awsat ialah huwal al-mukarraru. Yang diulek-ulekan. Fil muqaddimataini as-sughra wal kubra. Fayaqa'u mutawassitan jami'an bainahuma. Yani kelima hak ulek-ulek, hak supo di dalam dua muqaddimah sughra kubra tu. Maknanya qadiyah mana kalau ada had asghar maka dipanggil muqaddimah sughra. Ni. Mana had asghar al-khamr. Maka apabila had asghar ada sebahagian daripada qadiyah ni, salah satu ni ada had asghar. Maka had asghar ni mana had asghar? Iaitulah maudhu' bagi natijah, iaitu al-khamru. Berarti khamru duduk dalam qadiyah pertama ni. Maka qadiyah mana ada had asghar maka dipanggil muqaddimah sughra. Muqaddimah mana ada had akbar dia panggil muqaddimah kubra. Ni sughra kubra. Lepas tu had awsat ni mana? Iaitu kelima hak supo. Maka dikarenakan hak supo ni ialah muskir. Hak ni mu'allaf. Maka hak ni lah dia panggil haddun awsatu. Had awsat. Had awsat. Hak ni had akbar. Kerana had akbar? Kerana afrad dia lebih banyak.
daripada mahmul. Afra' ni, afra' natijah ni, dia kira di natijah. Yang ni maudhu' bagi natijah, hak ni mahmul bagi natijah. Maka maudhu' mahmul dengan maudhu' ni goleknya mahmul lebih banyak daripada maudhu' dan afra'. Berartinya sebab itulah ini dipanggil haddun akbar, hak ni panggil haddun asghar. Qadiyah mana ada haddun asghar, maka qadiyah tu dipanggil muqaddimah surah. Qadiyah mana ada haddun akbar, maka qadiyah tu dipanggil muqaddimah kubra. Maka kelimah yang serupa di antara dua kelimah ni dia panggil haddun awsatu. Tapi ada 3, had asghar, had akbar, had awsat. Maka had awsat iaitu kelimah hak serupa. Maka kelimah serupa ni kata musannif kita rahimahullahu taala, fa yaqau mutawassitan jami'an bainahuma. Ya, dia dan berlakulah, mana jatuhlah ia had ausat sebagai menengah, jami'an yang menghimpunkan, bainahuma di antara kedua. Bagi dia ni sebagai ikatan. Ikatan di antara kedua, yakni di antara dua qadiyah. Ni qadiyah pertama, ini qadiyah yang kedua. Atau di antara dua muqaddimah. Tapi katanya qiyas ni bukan mudah. Jadi qiyas iktira ni ada 3 had. Khulasah katanya qiyas iktira pada malam ni, qiyas iktira ni iaitu qiyas, mudah-mudahan kita faham. Qiyas kita faham dah. Qiyas iaitu susung 2 qadiyah ke atas. Lazim daripada kita terima kita susun saat itu tubik natijah. Kalau kita tak terima, ya tak tubik natijah. Baik. Qiyas ada 2. Iktirani, istisnai. Iktirani apa? Iktirani ialah qiyas, dalam qiyas saat itu ada qadiyah hamliyah sumu. Qadiyah hamliyah. Tak ada qadiyah syartiyah. Kalau ada qadiyah syartiyah panggil qiyas istisnai. Habis qiyas istisnai kita tak ada bahas lagi, kita bahas hanya qiyas iktirani. Baik. Qiyas iktirani ni ada 3 had. Ada panggil istilah had. 3 had. Had mana had berapa di kanan 3 had ini? Asghar, awsat, akbar. Apa dia had asghar? Iaitulah maudhu' bagi natijah. Patu had akbar apa? Had akbar mahmul bagi natijah. Setelah mana kita taslim. Awsat mana awsat? Iaitu kelimah hak serupa yang di antara 2 qadiyah tadi. Kelimah hak serupa. Maka kelimah hak serupa tu dia panggil sebagai nak buat tamat wak ikat antara 2 qadiyah. Itu dia panggil had awsat. Maka qadiyah mana ada had asghar, qadiyah tu dia panggil muqaddimah surah. Qadiyah mana ada had akbar, maka qadiyah tu dia panggil muqaddimah kubra. Ini mustalahat. Maka sekarang ni, maka mengaji kita ni ada ditanya tiap-tiap malam ke tak? Maka tak ada tiap-tiap malam kali. Yang biasanya kelak sehari, kelak malam ni baca, esok tak, lusa baca. Biasa lagu tu. Maka oleh kerana baru ni buti lama, kerana ada kuzur sikit. Ada ahli kematian ahli bagi isteri saya meninggal. Dengan sebab tu jadi berhenti sementara. Pada ni insya-Allah lah kita amat terus seperti mana jadual biasalah baca kelak. Malam ni baca, malam esok berhenti. Esok lu baca. Gitulah. Maka sekarang ni saja pada malam ni. Akhir kali saya insya-Allah kita sambung pula hingga kita ni dalam bahasa qiyas iktirani lagi. Kita akan nak bahas pula ba' ashkal dan juga ba' darab. Maka sekarang ni saja pada malam yang mulia ini. Akhir kali saya kata wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha sami'un bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.